Kelihatan seorang lelaki yang mendakwa dirinya dari persatuan pemburu di sebuah pekan kecil di Midwest, Amerika Syarikat, sedang bercakap dengan penuh angkuh kepada seseorang di khalayak ramai. Seorang lelaki Malaysia hanya memerhati semuanya dengan senyuman tenang. Tanpa disedari, kedua-dua mereka telah memulakan persaingan tanpa kata. Apakah yang sebenarnya berlaku di antara mereka? Hai semua, nama saya Jason Wilson. Saya dibesarkan di sebuah pekan kecil di Midwest, Amerika Syarikat. Saya adalah anak tempatan tulen yang lahir dan membesar di sini. Kawasan ini mempunyai padang rumput yang luas tanpa batas dan hutan yang lebar, sebuah wilayah di mana budaya memburu tradisional berakar umbi. Bagi penduduk di sini, memburu bukan sekadar hobi. Memburu adalah satu seni yang mendalam. Adakah kedengaran keterlaluan? Tetapi itulah kenyataannya. Memburu adalah sebahagian daripada kehidupan kami, satu kemahiran yang diwarisi turun-temurun. Saya sendiri telah belajar memburu dari bapa saya sejak kecil, dan saya menganggap diri saya telah menjadi seorang pemburu yang cukup handal. Saya boleh dikatakan antara pemburu yang agak hebat di pekan kami. Namun, dalam era moden ini, pekerjaan sebagai pemburu bukanlah pekerjaan yang sebenar. Saya tidak boleh bergantung hidup hanya dengan memburu. Oleh itu, saya perlu bekerja. Walaupun saya teringin hidup seperti pemburu yang gagah dalam film, berlari di dalam hutan, realitinya saya hanyalah bekerja di sebuah kedai makanan segera vegetarian biasa di pekan ini untuk mencari nafkah. Ya, bekerja di sini bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan, tetapi ia adalah pilihan yang terpaksa saya ambil. Nasib baik, kerja ini tidaklah terlalu memenatkan dan penduduk pekan ini sangat peramah, jadi saya agak berpuas hati dengan kehidupan saya. Satu-satunya kegembiraan saya adalah apabila rakan-rakan dari persatuan pemburu yang kadang-kadang singgah di kedai tempat saya bekerja, dan kami berbual tentang memburu sambil berkongsi kentang goreng. Itulah kebahagiaan kecil saya. Tepat pada masa itu, seorang pekerja baru masuk ke kedai. Saya pada mulanya sangsi dengan mata saya kerana ini adalah kali pertama saya melihat orang Asia. Pekan kami sememangnya kecil dan jarang ada pendatang baru. Jadi, kemasukan orang Asia ke sini adalah perkara yang sangat jarang berlaku. Dia masuk pada waktu taklimat, memperkenalkan dirinya dengan penuh yakin. Namanya Iskandar Tan, dan dia mengatakan dia berasal dari Malaysia. Ya, Anda pasti dapat merasakannya dari nada saya sekarang. Sejujurnya, saya tidak suka dia ketika pertama kali bertemu. Walaupun sukar untuk menjelaskan mengapa. Tetapi mungkin kerana dia adalah seorang Asia. Melihat orang luar di pekan kecil ini sudah jarang, apatah lagi orang Asia yang tidak saya kenali masuk dan melakukan pekerjaan yang sama dengan saya. Realiti ini sahaja sudah membuat saya tidak selesa. Walaupun saya tidak berfikir begitu sekarang, sejujurnya pada masa itu saya rasa seperti taraf saya menurun. Namun saya tidak kisah kerana saya fikir dia akan segera pergi, meninggalkan pekan ini. Penduduk pekan kecil ini sangat tertutup. Saya yakin bukan saya sahaja, orang lain juga tidak akan menyambutnya. Jadi, saya fikir orang ramai secara semula, jadi akan mengusirnya. Pada mulanya, dia kelihatan senyap, mencari tempatnya sendiri, bekerja tanpa bergaul dengan sesiapa, dan kemudian pulang. Tetapi nampaknya itu hanyalah sangkaan saya. Selepas mengambil cuti beberapa hari, saya kembali dan mendapati dia telah menyesuaikan diri dengan pekerjaan lebih cepat daripada yang dijangkakan. Bukan sahaja dia sudah mesra dengan pelanggan, tetapi dia juga kelihatan telah menstabilkan kedudukannya di kalangan pekerja. Nampaknya, semasa ketiadaan saya, dia telah mengisi tempat saya dengan sempurna, sehinggakan tiada tanda-tanda saya pernah tiada. Saya berasa sedikit janggal. Adakah ini bermakna saya tidak penting? Saya mula semakin tidak suka dia. Sejak itu, kehadirannya semakin membuat saya tidak selesa. Cara dia bergaul dengan penduduk pekan semasa bekerja di kedai juga mengganggu saya. Saya cuba mengabaikannya, tetapi pada satu ketika, saya mula rasa dia lebih popular daripada saya. Akhirnya, saya mula membangkitkan topik memburu. Ini adalah untuk mengelakkan Iskandar, si lelaki Malaysia itu, daripada menyertai perbualan. Kerana tidak seperti dia, topik memburu adalah satu-satunya perkara yang saya kongsi dengan penduduk pekan ini. Setiap kali Iskandar mendapat perhatian, saya akan segera membangkitkan topik memburu untuk menyuruhnya diam. Saya melakukan ini berulang kali. Kalau tidak, dia akan bercerita dan membuatkan orang ketawa. Melihat mereka ketawa setiap kali dia bercakap, membuat saya rasa sangat benci. Beberapa bulan berlalu seperti itu. Saya dan Iskandar tidak banyak berinteraksi, dan kami menjadi satu-satunya yang mempunyai hubungan paling buruk di kedai itu.
Iskandar kadang-kadang cuba bercakap dengan saya, tetapi saya sebenarnya mengabaikannya. Saya rasa tidak puas hati kerana entah mengapa saya rasa seperti rakan-rakan saya telah diambil olehnya. Suasana janggal ini berterusan sehingga pada suatu hari, Iskandar tiba-tiba membuat kenyataan yang mengejutkan yang mengubah segalanya. Dia telah memohon untuk menyertai Persatuan Pemburu Pekan kami. Saya terkejut dan bertanya kepadanya dengan marah, "Iskandar, adakah awak ada lesen memburu? Berapa lama awak tinggal di pekan ini? Bukankah awak perlu lebih daripada 6 bulan untuk diiktiraf sebagai penduduk? Bagaimana awak boleh memohon untuk menyertai persatuan? Dan, awak tahu ke cara menggunakan senapang?" Iskandar kelihatan sedikit panik dan berkata, "Dia sudah berada di sini lebih daripada 6 bulan. Saya mengira dengan jari bila dia datang. Ya, apabila difikirkan semula, memang sudah lebih 6 bulan. Iskandar mendekati saya dan menepuk bahu saya. Berkata kerana saya terlalu banyak bercakap tentang memburu, dia juga ingin mencuba memburu dan berharap ini akan menjadi peluang untuk kami menjadi lebih rapat. Saya terdiam kerana marah. "Hei, awak nak memburu dengan saya sekarang?" Saya sangat marah. Tetapi tidak dapat meluahkannya, jadi saya hanya berkata, "Baiklah, saya faham. Sebenarnya, ini juga yang saya fikirkan dalam hati saya. Baiklah, lelaki yang tak tahu memburu ini, saya akan tewaskan awak di padang memburu. Mungkin selepas beberapa kali memburu, awak akan mengaku kalah dan lari. Memburu bukan semudah itu. Saya telah berulang kali berkata bahawa memburu bukan sekadar hobi, tetapi kemahiran yang memerlukan masa panjang untuk dipelajari, sesuatu yang hanya boleh dilakukan dengan baik melalui pengalaman yang terkumpul. Bagaimana dia boleh berdiri teguh di persatuan ini tanpa sebarang pengalaman memburu? Iskandar sememangnya seorang yang datang tanpa sebarang persiapan atau latar belakang. Saya bersumpah atas nama bapa saya yang mengajar saya memburu, bahawa pada musim memburu ini, saya akan menjatuhkan hidung si Malaysia, Iskandar Tan. Saya sudah berasa seronok membayangkan Iskandar akan panik ketakutan apabila mendengar bunyi tembakan. Musim memburu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saya muncul di padang memburu dengan persiapan lengkap dan penuh keyakinan. Rakan-rakan sekerja saya juga mengambil posisi dengan wajah yang gembira. Di antara mereka, ada Iskandar. Saya mencuri pandang, ingin melihat wajah Iskandar yang cemas. Tetapi apa yang terjadi? Ekspresinya sangat tenang. Dia memang tidak tahu takut. Mungkin dia sedang menggeletar di dalam hati, siapa tahu. Memburu sama sekali berbeza dengan permainan. Anda perlu memburunya sendiri untuk tahu. Memburu bukan hanya tentang menembak. Anda perlu menumpukan semua deria Anda, menunggu dengan sabar dan tenang sehingga sasaran masuk dalam pandangan Anda, dan kemahiran untuk menembak dengan tepat pada saat terakhir. Kesilapan sesaat boleh menyebabkan Anda terlepas mangsa dan pemburuan hari itu akan berakhir. Saya tidak meragui bahawa Iskandar sama sekali tidak memahami dunia memburu yang rumit ini. Kemudian, saya memulakan pemburuan dengan membidik terlebih dahulu, ingin menunjukkannya kepada Iskandar. Bunyi tembakan bertalu-talu kedengaran, dan rakan-rakan sekerja saya dan saya mula menikmati pemburuan secara bekerja sama. Kerana ini juga merupakan hobi yang agak berbahaya, penting bagi semua orang untuk sentiasa berjaga-jaga dan bekerja sama dengan seiringan. Tetapi pada masa itu, rakan sekerja di sebelah saya terlepas mangsa. Saya cuba membantu, tetapi mangsa sudah melarikan diri terlalu cepat. Dalam sekelip mata, ini adalah sesuatu yang sukar ditangkap, walaupun oleh orang lama yang telah lama berada di padang memburu. Saya dan rakan sekerja berasa kecewa dan berfikir untuk mencari mangsa lain, dan apabila kami berpaling, tiba-tiba kedengaran bunyi pang dari belakang. Kami semua terkejut dan berpaling. Di sana, mangsa yang kami fikir sukar ditangkap telah jatuh ke tanah, terbaring kaku. Kami yang panik mencari pemilik bunyi tembakan itu dengan terkejut, mulut ternganga tidak percaya. Kerana pemilik bunyi tembakan itu tidak lain tidak bukan adalah Iskandar Tan. Sesuatu yang kami, yang telah lama berada di padang memburu, telah lepaskan, telah dijatuhkan olehnya dengan satu tembakan sahaja. Saya hanya boleh melihat Iskandar tanpa berkata apa-apa. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Adakah Iskandar menipu? Bagaimana dia boleh mengenai sasaran itu? Saya hanya boleh mengulangi kata-kata ini. Tetapi tidak lama kemudian, keraguan saya mula bertukar menjadi kebingungan. Setelah melihat sendiri cara Iskandar membidik, saya tidak lagi boleh ragu-ragu. Iskandar adalah seorang pemburu sejati yang tidak mempunyai sebarang keraguan dalam semua proses memburu. Pergerakannya sangat semula jadi.
dan dia bergerak dengan kepantasan yang tidak dapat saya bayangkan semasa mencari dan membidik sasaran, menunjukkan kecekapan yang sempurna. Melihat betapa tenangnya dia menjejaki sasaran dan betapa tepatnya dia menyerang, sejujurnya saya mula berasa gemetar. Kemahiran memburu Iskandar, rakan dari Malaysia ini, sama sekali tidak boleh dipandang remeh. Pemburuan diteruskan selepas itu. Sukar untuk mencari sebarang kesalahan pada Iskandar. Kerana Iskandar, saya terpaksa menjadi lebih gementar. Seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahawa Iskandar bukan pemburu biasa. Saya mula berfikir, adakah Iskandar pernah menjadi perisik di Malaysia kerana kemahirannya sangat mahir sehingga saya tidak dapat mengikutinya. Kemahiran itu terlalu tidak masuk akal untuk pemburuan pertama. Ketepatan, ketenangan dan daya tumpuan dalam menjejaki mangsa, semuanya begitu sempurna. Pujian terhadap kemahirannya juga bertali arus di persatuan. Ketua persatuan juga memuji-mujinya. Nama Iskandar dengan cepat menjadi perbualan di kalangan semua pemburu. Semakin banyak pujian untuknya, semakin saya cemas. Orang-orang mencuri pandang ke arah saya, bergurau dan mengejek, berkata mereka fikir saya yang terbaik di kalangan usia sebaya, tetapi Iskandar pasti membuat saya gementar. Walaupun mereka tersenyum mesra di luar, pada hakikatnya, setiap kali saya dibandingkan dengannya, harga diri saya tercalar. Rasa rendah diri yang timbul dari lubuk hati tidak dapat saya tahan. Akhirnya, selepas beberapa kali memburu, saya terpaksa menyedari bahawa saya tidak akan dapat mengalahkannya. Seorang ahli lama di persatuan itu juga berkata, Iskandar memang dari Malaysia, dia seolah-olah mempunyai DNA semula jadi untuk tumpuan dan ketepatan. Bukankah atlet Malaysia juga sangat cemerlang dalam sukan memanah atau menembak di sukan Olimpik? Lagipun, darah Asia itu tidak boleh diabaikan. Walaupun saya tidak mahu mengakuinya, saya terpaksa mengakui bahawa kata-kata itu tidak salah. Setelah menyedari bahawa saya tidak dapat mengalahkannya melalui pemburuan, saya memutuskan untuk mengatasinya dengan cara lain. Kami adalah orang moden, bukan? Saya akan mengalahkannya di tempat kerja, bukan di padang memburu. Semasa bekerja di kedai makanan segera vegetarian itu, saya memutuskan untuk mencari kesalahannya. Oleh itu, setiap hari saya berusaha mencari kesilapannya. Apabila dia sedikit lambat menghidangkan makanan semasa menyediakannya, saya akan segera menegurnya di hadapan pelanggan, berkata, "Hei Iskandar, di Malaysia memang makanan dihidangkan selewat ini ke?" Apabila dia tersilap sedikit pesanan, saya akan segera berkata, "Iskandar, adakah bahasa Inggeris awak masih belum lancar?" Saya ketawa sambil bergurau. Ya, memang sikap saya kebudak-budakan, tetapi pada masa itu saya terdesak. Saya ingin membuktikan bahawa saya adalah orang yang lebih baik. Tolong jangan kata saya jahat atau bodoh, kerana sikap saya itu tidak bertahan lama. Iskandar, walaupun baru, melakukan kesilapan jauh lebih sedikit daripada saya. Dia mampu bergerak di antara dapur dan ruang makan. Dari memasak hingga melayan pelanggan, tidak ada yang tidak diketahuinya. Apabila mesin di kaunter rosak, dia muncul entah dari mana dan membetulkannya dalam sekelip mata. Tambahan pula, dia mempunyai deria yang halus. Dia tidak terlepas butiran kecil pun semasa menghidangkan makanan. Pelanggan sangat menyukainya. Ada yang mengatakan dia adalah pelayan yang boleh membaca fikiran tanpa perlu berkata-kata. Saya tidak lagi boleh mengejek Iskandar. Jadi, saya cuba sedaya upaya untuk mencari kesilapannya. Tetapi pada suatu hari, Iskandar berkata kepada saya, "Jangan cakap perkara seperti, adakah bahasa Inggeris awak masih belum lancar? Atau di Malaysia memang makanan dihidangkan selewat ini ke?" Di hadapan pelanggan. Itu bukan sahaja masalah antara kita, ia juga boleh merosakkan imej kedai ini. Tolong ambil perhatian. Saya mahu berkata kepada Iskandar, jangan berlagak hebat. Tetapi tiada kata yang keluar kerana apa yang dikatakannya adalah benar. Jadi, saya hanya menjawab faham dengan wajah yang masam. Sekarang saya sangat marah. Saya tidak dapat mengalahkannya di padang memburu dan tidak juga di tempat kerja. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh lelaki ini? Itu sahaja yang saya fikirkan. Akhirnya, saya mengajak Iskandar keluar minum. Saya mahu mengorek latar belakang lelaki ini. Tepat pada masa itulah saya mendengar sesuatu yang benar-benar tidak dijangka. Iskandar berkata, dia sama sekali tidak boleh berenang. Ya, Iskandar Tan yang hebat itu berkata dia takut air. Saya menahan ketawa yang meletus dalam hati dan mengangguk, berkata, "Baiklah, saya faham. Saya tidak melepaskan peluang itu pada musim memburu seterusnya. Saya mencadangkan untuk memburu di tepi air. Sudah tentu, saya tidak terus berkata memburu di tepi air. Sebaliknya berkata,
Semasa memburu, mangsa seolah-olah menuju ke arah air, jadi mari kita ke sana untuk mengejar sepenuhnya dan menamatkan pemburuan, dan kemudian berenang untuk menamatkan pemburuan hari ini dengan cepat. Iskandar kelihatan cemas, tetapi untuk mangsa itu dia berkata, "Baiklah, saya berbangga mengetuai kumpulan berlari ke arah air. Untuk menangkap mangsa sepenuhnya, kami perlahan-lahan mula memasuki air. Orang lain juga melangkah ke dalam air. Tetapi Iskandar tidak. Saya mengangkat ibu jari saya kepada Iskandar dan berkata, "Tidak mengapa Iskandar, saya faham segalanya. Saya akan menamatkan pemburuan ini dengan bergaya." Dalam hati saya berkata, "Bagaimana? Anda tidak boleh buat apa-apa pun bila dah sampai ke air kan?" Saya gembira kerana kali ini saya dapat mengalahkan Iskandar Tan, si Malaysia itu. Tetapi, ada sedikit masalah. Sebenarnya, lokasi pemburuan kali ini agak rumit, dan nampaknya hujan baru turun, jadi arus air sangat deras. Oleh itu, semua orang enggan pergi ke posisi yang sesuai untuk membidik sasaran. Tetapi saya fikir, ini adalah peluang. Apa yang perlu saya takutkan dengan air? Saya yang telah hidup di alam semula jadi ini sejak kecil. Dengan wajah penuh keyakinan, saya mula membelah arus air seperti seorang jenderal yang hendak berperang dan melangkah masuk. Semua orang membulatkan mata dan memberi isyarat kepada saya untuk keluar segera cuba menghalang saya. Oleh kerana mangsa berada berdekatan, saya tidak boleh bersuara. Saya tersenyum kepada mereka dan melangkah lebih berani ke dalam arus air. Kemudian saya menahan nafas. 3, 2, 1. Bunyi tembakan kedengaran dan mangsa jatuh. Saya bersorak sambil mengangkat penumbuk. Rakan-rakan sekerja juga bersorak. "Tengoklah, saya memang macam ni," kata saya. Tiba-tiba, arus air melanda dengan kuat. Saya rasa batu tempat saya berdiri mula bergegar. Saya cuba mendapatkan semula keseimbangan seperti biasa, tetapi saya rasa arus air yang lebih kuat daripada yang pernah saya alami. Saya yang panik akhirnya hilang keseimbangan dan tergelincir, jatuh ke dalam air. Walaupun saya sering menyelam dan berenang di air dalam, pada saat saya terkapai-kapai di dalam air gelap dan sejuk itu, ketakutan melanda serta-merta. Sebenarnya, saya hanya biasa bermain-main air dengan rakan-rakan. Saya tidak pernah belajar bagaimana untuk bertindak dalam situasi kecemasan seperti ini. Semasa badan saya ditarik ke dalam air, saya mula sukar bernafas. Kepala saya dipenuhi ketakutan. Semuanya terasa bergerak perlahan. Saya yakin saya akan lemas seperti ini. Walau sekuat manapun saya cuba, badan saya ditarik oleh arus air. Saya berharap seseorang di sekeliling akan datang membantu, tetapi semua orang hanya melihat saya dengan mata ketakutan. Tiada sesiapa yang datang menyelamatkan saya. Tetapi pada saat itu, saya samar-samar merasakan sesuatu menyentuh badan saya di dalam air. Pada saat saya tertanya-tanya apakah itu, satu wajah muncul dari air. Itu adalah Iskandar Tan, si Malaysia yang saya abaikan selama ini. Iskandar adalah satu-satunya yang melompat ke dalam air tanpa teragak-agak untuk menyelamatkan saya. Padahal dia berkata dia tidak boleh berenang. Sebelum saya sempat berasa hairan, Iskandar dengan cepat mendekati dan menghulurkan tangannya kepada saya. Kemudian, apabila Iskandar memegang saya pengsan seketika. Apabila saya cepat sedar, Iskandar dengan tenang menyeret saya ke tepi air. Hanya selepas keluar dari air dengan selamat, saya dapat bernafas, memuntahkan air yang tersedak. Seluruh badan saya menggeletar dan jantung saya masih berdebar kencang. Saya hanya duduk di tanah, tercungap-cungap, cuba menenangkan fikiran. Saya tidak dapat berkata-kata untuk masa yang lama. Saya berasa takut kerana hampir kehilangan nyawa, dan pada masa yang sama, saya terkejut dengan fakta bahawa orang yang menyelamatkan saya adalah Iskandar. Beberapa hari kemudian, saya yang sudah pulih sepenuhnya minum dengan Iskandar dan kami dapat berbual secara mendalam. Sudah tentu, saya merenungi tindakan saya yang mengabaikan Iskandar selama ini, dan mengucapkan terima kasih kepada Iskandar yang telah menyelamatkan nyawa saya. Saya ingin tahu bagaimana dia menunjukkan kemahiran seperti itu, padahal dia berkata dia tidak boleh berenang. Selepas beberapa gelas minuman, saya mula bertanya kepada Iskandar semua keraguan ini. Kemahiran memburu dan berenang, semuanya saya ingin tahu. Di sana Iskandar Tan, si Malaysia itu, menceritakan kisahnya. Sebenarnya, dia pernah berkhidmat dalam pasukan khas tentera di Malaysia pada masa lalu dan sering menerima latihan di dalam air. Rupa-rupanya pasukan khas Malaysia sangat terkenal. Iskandar berkata dia sangat suka kehidupan tentera dan pernah berfikir untuk menjadi tentera profesional. Tetapi ada sebab mengapa dia mula mengelak daripada berenang.
Semasa cuti dalam kehidupan tenteranya, seorang rakan sekerja rapat yang keluar bersamanya jatuh ke dalam air semasa mabuk dan berlaku kemalangan. Walaupun dia cuba menyelamatkan rakannya pada masa itu, dia sendiri dalam keadaan mabuk dan akhirnya hanya dapat melihat rakannya tenggelam ke dasar laut yang gelap. Peristiwa itu menjadi trauma dan dia mula takut untuk masuk ke dalam air. Saya terdiam mendengar ceritanya. Saya berasa sangat malu dengan diri saya yang telah mengabaikan dan memandang rendah kepadanya selama ini. Saya rasa ingin bersembunyi. Dia bukan sekadar tidak boleh berenang, tetapi mengelak air kerana trauma dari masa lalu yang menyakitkan. Namun, dia mengatasi ketakutan itu dan melompat ke dalam air untuk menyelamatkan saya. Apabila saya menyedari perkara itu, saya tidak lagi boleh mengabaikannya. Saya berasa sangat berterima kasih kepadanya dan menyedari betapa salahnya sikap saya terhadapnya selama ini. Sejak itu, saya berpendapat semua yang saya lakukan adalah sia-sia. Persaingan saya dengannya sama sekali tidak bermakna. Dari awal lagi, saya tidak mungkin dapat mengalahkan Iskandar yang berasal dari pasukan khas tentera Malaysia. Kemahiran Iskandar dalam memburu dengan tumpuan dan ketepatan, dan kemahiran berenangnya untuk bertindak balas dalam krisis, semuanya bukan tandingan saya. Saya telah menjadi penyokong penuh Iskandar. Sekarang saya hanya mahu menjadi rakan sekerja yang baik dengannya. Tetapi itu tidak mencukupi. Saya rasa saya perlu memohon maaf kepadanya dengan ikhlas. Beberapa hari kemudian, semasa bekerja, saya mengumpul keberanian dan bercakap dengan Iskandar. Saya berkata, saya minta maaf untuk semua yang berlaku sebelum ini. Dan ingin menyambung, awak mungkin tak tahu. Tetapi Iskandar menjawab sesuatu yang tidak dijangka. Jason, saya tahu semuanya. Tak mengapa. Apabila saya bertanya, tahu apa? Dia berkata dia tahu saya sentiasa berwaspada terhadapnya dan sentiasa mencabar untuk mengalahkannya. Saya terlalu malu dan tidak dapat berkata apa-apa. Iskandar berkata kepada saya, semua itu tidak mengapa sekarang. Mari kita bekerja keras bersama-sama. Sejujurnya, dalam hati saya berfikir, apa gunanya saya bekerja keras untuk awak? Tetapi saya hanya berkata, baiklah, saya faham. Apa sahaja yang Iskandar katakan sekarang adalah okey. Selepas itu, dunia mula kelihatan berbeza. Mata saya mula hanya melihat kebaikan Iskandar. Iskandar adalah rakan yang lebih layak untuk dipelajari daripada yang saya sangkakan. Iskandar benar-benar jujur dan rakan yang bekerja dengan cekap. Kerana dia melakukan segala-galanya dengan cepat, saya sangka dia seorang yang tergesa-gesa, tetapi tidak, dia benar-benar mengendalikan kerja dengan bijak. Iskandar menyedari bahawa saya sedang memerhatikannya, dan pada suatu hari dia menarik saya dan berkata, semasa menyediakan makanan, awak terlalu tergesa-gesa dan sering tersilap pesanan pelanggan. Itu memang benar. Aduan seperti, jangan letak sayur dalam burger saya, atau saya pesan kopi, bukan cola sering berlaku dalam kerja saya. Tetapi kerana saya mengendalikan kerja dengan pantas, saya fikir sesiapa pun boleh melakukan kesilapan seperti itu. Tetapi Iskandar memberitahu saya, untuk mengelakkan perkara seperti itu, penting untuk tidak cuba mengingat di kepala, tetapi hanya mencatat perkara kecil dan menyusunnya mengikut urutan di kaunter. Pada mulanya, saya fikir, mengapa perlu melakukan sedetail itu? Tetapi selepas mengikut apa yang Iskandar katakan, saya benar-benar tidak lagi membuat kesilapan. Apabila tidak membuat kesilapan, tekanan juga berkurangan. Iskandar juga memberikan kata-kata emas yang mengejutkan. Semasa bekerja, bukan sahaja kelajuan yang penting, tetapi melakukannya dengan tepat tanpa kesilapan adalah yang paling penting. Itu juga cara untuk menamatkan kerja dengan lebih cepat. Pada mulanya, saya fikir Iskandar agak berlagak, tetapi seiring berjalannya waktu, saya mula menjadi pengikut Iskandar. Kerana apa sahaja yang Iskandar katakan, semuanya benar. Mengikut katanya, saya menumpukan kepada ketepatan kerja dan bukannya kelajuan. Kepuasan pelanggan juga meningkat. Saya sendiri juga menjadi lebih tenang semasa bekerja. Sekarang, pelanggan juga mula memuji saya, berkata saya seolah-olah telah berubah. Saya perlahan-lahan mendapatkan semula keyakinan diri. Iskandar juga mula menegur sikap tidak jujur saya yang cuba mengelak kerja sebelum ini. Sebelum ini, saya sering ponteng kerja atau menyerahkan sebahagian kerja kepada orang lain. Lagipun ia hanya kedai makanan segera, apa yang bagusnya jika saya berusaha? Fikir saya. Tetapi Iskandar dengan serius berkata kepada saya bahawa tindakan seperti itu tidak akan membantu saya dalam jangka masa panjang.
Iskandar menghulurkan bir kepada saya dan berkata, "Untuk mendapatkan bir yang sejuk, Anda perlu bersabar sebentar dan menyimpannya di dalam peti sejuk. Begitu juga dengan kerja. Ambil sedikit lebih tanggung jawab dan lakukan dengan baik. Itu akan membawa manfaat yang lebih besar di kemudian hari." Dia bercakap seperti seorang bapa. Pada mulanya harga diri saya terluka dan saya marah tanpa sebab, tetapi akhirnya saya mula mendengar nasihatnya. Hasilnya menakjubkan. Walaupun ia hanya kedai makanan segera vegetarian, penilaian saya semakin baik. Saya rasa sekarang saya sedang menjadi orang yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu seperti itu. Hubungan kami kini sama sekali berbeza. Saya kini menganggap Iskandar seperti seorang adik-beradik. Semua perkara yang Iskandar tegur dengan serius kepada saya adalah etika kerja dan tingkah laku asas seorang rakyat Malaysia. Saya dapat merasakan mengapa negara Malaysia, walaupun menghadapi pelbagai cabaran ekonomi, diplomatik dan sosio-budaya, mampu berkembang dengan begitu pesat dari hampir tiada potensi pada masa lalu. Iskandar adalah seperti seorang abang kepada saya. Dia benar-benar seorang yang menyelamatkan nyawa saya dan juga mengajar saya banyak perkara. Saya fikir saya sudah tahu segala-galanya tentang Iskandar sekarang. Tetapi sebenarnya, masih ada perkara yang mengejutkan yang belum saya ketahui pada masa itu. Saya menyadari identiti sebenar Iskandar apabila saya mendapat cadangan kenaikan pangkat. Selepas menunjukkan banyak perubahan, saya mendapat tawaran kenaikan pangkat daripada bos. Saya terkejut dengan cadangan yang tidak saya jangka sama sekali, kerana saya kini berpeluang bekerja di posisi yang lebih penting daripada hanya di kedai makanan segera vegetarian. Tetapi kejutan yang lebih besar adalah kata-kata yang menyusul. "Jason, sebenarnya ada orang yang membantu awak tahu? Iskandar Tan. Dia sebenarnya seorang pengawas penyamaran dari ibu pejabat. Awak tahu?" Saya terdiam seketika mendengar kata-kata itu. Pengawas penyamaran? Dia bukan rakan sekerja saya, tetapi seseorang yang dihantar oleh ibu pejabat untuk menilai dan membimbing saya. Pada mulanya, saya tidak dapat mempercayai fakta itu. Kemudian, kata-kata yang pernah Iskandar katakan terlintas di fikiran, seperti menasihati saya untuk berhati-hati dengan kata-kata dan perbuatan, kerana ia boleh merosakkan imej kedai, atau memberi saya petua tentang cara melakukan kerja dengan baik. Semua itu adalah peranan seorang penyelia. Saya terus pergi mencari Iskandar dan bertanya kepadanya mengapa dia menyembunyikan perkara ini daripada saya. "Saya menganggap awak sebagai seorang abang. Tetapi adakah awak memandang rendah kepada saya?" tanya saya dengan marah. Apabila difikirkan semula, sebenarnya ini kerana saya sudah terlalu menyayangi Iskandar sekarang. Fakta bahawa ada sisi lain Iskandar yang tidak saya ketahui membuat saya sedih. Tetapi sebenarnya, Iskandar memang seorang rakan yang hebat, tidak dapat dinafikan. Tidak masuk akal jika seorang yang mempunyai kemahiran dan kehebatan seperti itu hanyalah seorang pekerja kedai makanan segera. Iskandar meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata, "Jason, awak adalah rakan saya yang paling berharga. Saya terpaksa menyembunyikannya kerana polisi ibu pejabat. Jadi saya benar-benar minta maaf kerana tidak dapat memberitahu awak. Tetapi saya benar-benar menganggap awak sebagai adik-beradik saya." Iskandar memujuk saya dengan wajah yang memahami mengapa saya sedih. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang negara Malaysia. Satu-satunya orang Malaysia yang saya kenali ialah rakan saya, Iskandar. Tetapi saya dapat merasakan mengapa Amerika Syarikat, yang digembar-gemburkan di TV dan media sebagai negara terkuat di dunia, tidak boleh bercakap besar di hadapan Malaysia. Mengapa seluruh dunia mengangkat ibu jari dan berkata negara kecil Malaysia itu adalah harimau Asia, negara yang peramah dan yang terbaik? Kerana Iskandar, saya telah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Jawatan saya telah meningkat, pendapatan saya bertambah, dan saya telah menjadi orang yang dipuji sebagai berkeupayaan di pekan ini. Rakan saya Iskandar Tan si Malaysia itu kini tiada di sini. Dia telah kembali ke ibu pejabat. Tetapi setelah mengetahui bahawa saya mendapat cuti ganjaran kerana peningkatan jualan di cawangan kami, Iskandar menghubungi saya dan berkata dia akan membawa saya melancong ke Malaysia. Jadi, tidak lama lagi saya akan pergi ke Malaysia. Saya sudah mula teruja. Apa agaknya negara yang dipenuhi orang seperti Iskandar? Saya berharap dapat kembali dengan pengalaman indah bersama Iskandar di Malaysia. Terima kasih kerana mendengar cerita saya. Ya, cerita hari ini sampai di sini. Proses Encik Jason Wilson mengatasi kelemahan dirinya setelah bertemu dengan Encik Iskandar Tan sangat mengesankan.
Jadi bagaimana dengan cerita hari ini? Jika Anda suka cerita ini, sila tekan butang langganan dan suka. Layeh. Kami akan datang lagi dengan cerita yang lebih menarik dan menyentuh hati di lain kali. Terima kasih kerana menonton kisah-kisah Malaysia. Langganan, suka, dan sokongan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk membuat video. Kami akan terus berusaha pada masa hadapan.